Lumpur juga. Ini adalah final ketiga mereka dalam tempoh 3 tahun, di mana di bawah jurulatih Boyan Hodak. Jadi satu pencapaian yang baik sebenarnya untuk pasukan Kuala Lumpur sebenarnya. Bukanlah satu pasukan yang besar berbanding dengan pasukan Johor, tetapi mereka berjaya untuk ke 3 final dan pada musim lalu adalah final di AFC Cup. Tiada istilah kawan. Ini dia barisan kesebelasan utama untuk pasukan JDT. Shihan Hazmi mengekalkan kedudukannya di pintu gol setelah turun dalam perlawanan peringkat separuh akhir, mengedepikan Farizal Malias yang diturunkan dalam 2 perlawanan awal. Formasi di bahagian kanan adalah Arif Aiman, Forestieri di sebelah kiri. JDT dengan barisan senjata pemusnah besar-besaran mereka, 42, 45 dan juga nombor 9 Bergson Da Silva. Jadi 3 serangkai ini pasti menjadi igauan buruk buat mana-mana pertahanan dalam Liga M. Barisan kesebelasan utama untuk pasukan KL City. Dan pastinya kita boleh menjangkakan Kamal Azizi, Kelly Foko, Marcus Zidom dan juga Declan Lambert akan dikerah untuk bekerja keras dalam perlawanan ini. Kerana mereka akan berhadapan dengan barisan penyerang yang paling berbahaya. Tiada belas kasihan dari lawan mereka dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini. Jadi Liga Super 6 kali pintu gol mereka dibolosi. Tetapi KL juga merupakan salah satu pasukan yang berjaya menembusi pintu gol JDT. Ya, betul. Itu adalah perlawanan terakhir mereka. Saya rasa mereka tewas 1-6 kepada JDT. Itu adalah selepas mereka mengetahui mereka akan bertemu pasukan Johor di pentas final. Perlawanan akhir bagi kedua pasukan. Perlawanan akhir yang pertama untuk musim 2023. Perlawanan yang kedua dalam tempoh 3 tahun dalam final untuk kedua pasukan JDT dan juga KL City. 2021 final Piala Malaysia. Namun di era Johor FA mereka pernah bertemu di final Piala Malaysia 1985 yang dimenangi oleh Johor FA 2-0 ketika itu. Itu adalah Piala Malaysia yang pertama untuk Johor. Ya, tetapi sudah tentu sekarang adalah era yang berbeza, Fuad, dengan apa yang kita lihat dengan pasukan JDT. Bagi JDT, jika kita tahu 25 seperti Lim katakan tadi, 25 piala kejuaraan dalam tempoh 10 dekad. Bagi KL City 1 dekad ini belah masa ketandusan hanya pada 2021 dengan Piala Malaysia. Sudah pun bermula final Piala FA 2023. Sentuhan pertama Feroz Baharudin untuk JDT. Jordi Ahmad, satu jaringan yang dilakukan ketika membenam pasukan Pulau Pinang. Jadi seperti biasa saya akan jangkakan pasukan Kuala Lumpur akan cuba menunggu. Mereka tidak akan keluar daripada kawasan mereka. Jadi mereka akan mengharapkan counter attack kerana JDT akan cuba membuat pressing secepat mungkin, memaksa Kuala Lumpur untuk hilang bola secepat mungkin. Dan mereka akan cuba mendapatkan seberapa banyak gol yang boleh di separuh masa pertama. Ya. Kita tahu JDT tidak akan melepaskan sebarang peluang yang hadir. Ini dia sepakan bebas yang pertama dalam perlawanan ini, diperolehi oleh JDT setelah Arif Aiman dijatuhkan. Jadi disiplin dalam bertahan amat penting untuk Kuala Lumpur. Cuba untuk tidak memberikan banyak sepakan percuma di luar kawasan petak penalti. Satu minit berlangsung, peluang pertama untuk pasukan JDT. Arif Aiman dapat digagalkan di sana oleh Kamal Azizi. Ya, ada sedikit mistake daripada Kamal Azizi. Kita boleh melihat Arif Aiman berlari memotong ke dalam, tetapi Kamal Azizi tidak dapat membacanya dengan awal. Satu
kontrol yang baik daripada Arif Aiman sebenarnya, tetapi mungkin agak laju. Sebelum beliau dapat membuat rembatan tersebut, Kamal Azizi dapat mengeluarkan bola. Jadi kalau kita lihat imbas kembali gol-gol yang dijaringkan oleh JDT, banyak jaringan dilakukan daripada hantaran lintang. Ya. Sudah tentu saya rasa Kuala Lumpur akan tahu, Coach Boyan Hodak juga tahu kelebihan pasukan JDT dan mereka sudah tentu tahu apa yang harus dilakukan. Hanya ada 3 gol dilakukan oleh JDT menerusi sepakan bebas. Selainnya adalah dari permainan terbuka. Tandukan yang dilakukan oleh Forestieri tidak mengena tepat. Zafri Yahya yang menjaringkan jaringan yang pertama dalam final Piala Malaysia 2021, yang juga merupakan pemain terbaik perlawanan akhir ketika itu. Hong Wan. Lepas baik dari Arif. Kesalahan pula Leandro tidak dapat melakukan kawalan. Afiq Fazail jambu. Dia teruskan permainan oleh pengadil. Di sebelah kanan rakan yang tidak dikawal kini barulah mendapatkan hantaran. Declan. Atau hantaran jauh dilakukan oleh Ryan Lambert. Balik itu Jordi. Esteban Solari membantu jurulatih untuk skuad Argentina di Olimpik Tokyo 2022. 2020. Empat minit perlawanan sudah pun berlangsung. Penetrasi ke dalam kawasan penalti sudah dapat dilakukan oleh JDT 2 kali. Ya, sudah tentu JDT akan banyak menggunakan bahagian tepi. Arif Aiman ada di sana, Matthew Davis akan membuat overlapping. Begitu juga di bahagian kiri Forestieri berada di sana, Corbin Ong. Boyan Hodak jurulatih dengan Midas Touch. Jadi ini kita lihat late tackle daripada Afiq Fazail yang mencederakan Paulo Jose. Josue juga merupakan penjaring gol tunggal ketika kali terakhir KL menewaskan JDT dalam saingan Liga Super 2018. 1-0 kemenangan di Johor Bahru, di Lakin ketika itu. Ya, beliau juga menjadikan gol ketika final Piala Malaysia 2021. Jadi Paulo Josue diarahkan untuk menerima rawatan di luar kawasan permainan supaya tidak mengganggu waktu perlawanan 90 minit. Kevin Ray Mendoza menjaga gol kebangsaan untuk Filipina diturunkan buat kali yang pertama dalam saingan Piala FA musim ini. Agak mengejutkan juga ya, Azim Alamin diletakkan di bangku pemain gantian. Ya, kerana beliau bermain daripada awal. Juga di separuh akhir beliau menyelamatkan 2 sepakan penalti. Ya, 2 kali muncul selaku man of the match. Ya. Baik, serangan dari Kuala Lumpur hanya singgah ke arah Hong Wan dan clearance dilakukan oleh Jordi Amat. Akan dibiarkan oleh Matthew Davis atau Matt Davis bersama Pahang sebelum ini. Kawalan kemas. Morales. Masih lagi Morales dapat melepaskan diri dari kepungan 2 pemain JDT. Leandro beliau dapat melakukan sentuhan untuk memberikan lontaran ke dalam. Kapan kemas yang pertama untuk Shihan Azmi.
12 jaringan untuk JDT, 3 di pusingan yang kedua menundukkan PDRM 3-0. 5 jaringan terhasil di stadium ini ketika mereka memenangi perlawanan suku akhir 5-0 menewaskan Pulau Pinang. Hat-trick pertama Piala FA 2023 dihasilkan oleh Arif Aiman di stadium ini juga ketika menentang Selangor. Feroz ada satu jaringan, satu kad kuning juga untuk musim ini. Leandro balik untuk Feroz. Kuala Lumpur akan cuba compact di kawasan mereka, tidak memberikan banyak ruang di bahagian tengah untuk JDT. Arif Aiman jaya meloloskan diri masuk dalam kawasan penalti, dapat dikeluarkan oleh Marcus Zindem. Kita lihat sekali lagi combination play, dapat melepaskan diri dan akhirnya bola dikeluarkan oleh Giancarlo. Walaupun bebanan kecil, tetapi Arif Aiman sebenarnya dari segi fizikalnya beliau agak kuat. Ya, tubuhnya kecil tapi fizikalnya agak tegap. Wan. Zafri dikasih dari belakang oleh Leandro. Ya, satu kuisan yang lambat daripada Velasquez. Leandro Velasquez ke atas Zafri. Declan Lambert tadi jauh meninggalkan posisinya, berada di atas. Mendoza. Tempo lebih kurang 7 minit pertama penguasaan penuh oleh JDT. Baru dalam tempo 1 atau 2 minit ini kita dapat lihat possession dapat dilakukan oleh Kuala Lumpur. Ya. Tiada sebarang kasaan ke atas Declan. Forestieri 17 gol Liga Super, 1 gol Piala FA. Kobinong masih lagi dalam kawalan JDT menerusi Arif Aiman. Arif, Leandro, ada ruang dari Leandro. Satu sliding tackle yang cukup baik dari Joshua. Bola kemas dari Morales. Cantik dari Morales. Kawal dengan baik oleh Matt Davis dari posisinya di sebelah kanan, terus masuk ke dalam. Antara pemain yang menjadi kegemaran Solari ini adalah Hong Wan, diturunkan boleh dikatakan dalam semua perlawanan untuk JDT musim ini. Ya, seorang pemain yang agak konsisten sekarang kita lihat. Kerap kali diturunkan. Jadi juga bersama Afiq Fazail. Satu lagi cross yang cukup baik. Bergson masih lagi dalam permainan. Ya, banyak gol yang dijaringkan oleh JDT adalah melalui hantaran lintang. Jadi sudah tentu Kuala Lumpur harus berhati-hati. Kerap hendak meletakkan ramai pemain di dalam kawasan penalti itu sendiri. Oleh untuk Bergson terlalu kuat. Crossing yang dilakukan, dia mencari Forestieri. Agak lama juga pintasan tadi dilakukan oleh Leandro. Mengakibatkan Zafri yang terus terjatuh bagi mendapatkan sepakan bebas, melegakan sedikit barisan pertahanan pasukan Kuala Lumpur. Kerana kini mereka boleh menghantar bola sejauh-jauhnya dari kawasan mereka sendiri. Kita lihat
Boxer cuba membuat rembatan tetapi tidak mempunyai angle sebenarnya. Gol kedua Bergson ataupun yang ketiga jaringan beliau dalam final pada tahun lalu ya. Memang cukup menarik. Saya cukup menggemari jaringan itu. Ya. Mungkin kita akan menyaksikannya sekali lagi pada hari ini. Royan Hodak mula menyertai Liga M 2006 hingga 2009, membimbing UPB My Team sekaligus membawa mereka ke Liga Super. Afiq salah faham di sana. Jadi 12 minit Kuala Lumpur dapat bertahan. Ya, kita harus lihat kepada pertahanan Kuala Lumpur. Mereka akan bertahan dengan 5 pertahanan. Baik dari Leandro, dia ditarik, mungkin ada kad. Ya, kad kuning yang pertama untuk perlawanan ini. Ya, itu yang saya katakan Kuala Lumpur haruslah tidak memberikan seberapa banyak sepakan percuma di luar petak penalti. Saya tahu Johor mempunyai pemain-pemain mereka yang boleh mengambil sepakan penalti, boleh menjadikan gol daripada jarak ini. Tarikan daripada Zafri sebenarnya. Kita lihat sekali lagi. Ada sentuhan. Kemudian Zafri menarik daripada belakang. Jadi satu kedudukan yang agak bahaya untuk Kuala Lumpur. Sudah tentu mereka tidak mahu bolos pada 15 minit pertama. Ini yang berbahaya. Ini wilayah Leandro. Yang terbaru, Leandro ada satu jaringan menerusi sepakan bebas. Forestieri ataupun Leandro. Forestieri rendah tapi singgah di benteng saja. Dipintas dengan baik. Satu hantaran ke depan dapat dipintas kembali oleh Leandro. Tackle. Apakah tackle yang dipersalahkan ataupun bola terkena tangan? Ya, saya rasa Firoz akan diberikan kad kuning. Ya, kad kuning kerana tackle tersebut. Kita lihat Zafri sebenarnya agak bijak. Beliau tidak menyentuh bola tersebut, tetapi beliau tahu Firoz akan membuat satu tackle daripada belakang. Beliau sudah dapat merasakan sebenarnya Firoz sudah datang untuk membuat tackle tersebut. Jadi kita tahu Firoz seorang pemain muda yang agak robust. Kad kuning yang kedua untuk Firoz lawan saingan Piala FA musim ini. Josue, hantaran agak baik masuk dalam kawasan penalti. Peluang! Peluang terhidang di hadapan pintu gol pasukan JDT setelah barisan pemain-pemain Kuala Lumpur melepasi perangkap offside. Tetapi mereka perlu berterima kasih kepada Shihan Hazmi. Lihat di sini. Ya, kita lihat sekali lagi. Bola tersebut jatuh di atas kaki Matko Zudem. Tetapi mungkin ia terlalu rapat dengan Shihan. Beliau tidak mempunyai angle untuk membuat tapping atau menghalakan rembatan tersebut ke bahagian kiri atau kanan. Dari itu dia pemain nombor 5 untuk KL City, Marcos Jirdum. Kesilapan tadi sebenarnya dari Matt Davis yang tidak dapat melakukan tandukan tadi itu. Ya. Saya rasa dengan percubaan ini sudah tentu pemain-pemain JDT akan terkejut dan mula bangkit. Dan di samping itu juga akan memberikan keyakinan kepada pasukan KL City, pemain KL City. Apa yang saya lihat sekarang, Kuala Lumpur mereka agak tenang. Kita boleh lihat Bojan juga agak tenang. Kerana apa yang Bojan mahu adalah disiplin oleh anak-anak buah beliau. Sekiranya mereka disiplin dari segi bertahan, positioning mereka agak betul, saya rasa bukan mudah untuk JDT cuba mencari gol pertama mereka. Nampak seperti tolakan tapi dibiarkan oleh pengadil. Josue.
Satu percubaan yang dilepaskan oleh Morales, tetapi agak sedikit jauh dari tiang sebelah kanan. Beliau bukan pahanya, mungkin hamstring. Mula dirasai oleh Morales. Rembatan tersebut menyebabkan beliau mempunyai overstretch di bahagian kanan. Mungkin apabila beliau landing di sini, kita lihat kaki kanan landing, mungkin ada hentakan yang menyebabkan hamstring boleh berlaku. Harap tidak begitu serius. Tapi kadang-kadang striker bila percubaan sasar, peganglah peha kan. Kita lihat ini, kita lihat apa tapi yang berlaku. Tapi memang kecederaan yang betul. Memang kecederaan. Saya rasa sudah tentu Boyan tidak begitu gembira dengan melihat apa yang berlaku, tetapi mereka masih mempunyai Kipre Cece di bangku simpanan. Ya. Tapi pastinya KL City tidak mahu kehilangan Romel Morales seawal minit ke-17 ini. Ya, sudah tentu. Ong Wan ke sebelah kanan. Matt Davis. Ini kegemaran dari Arif menerima bola dari bampiran garisan tepi dan kemudian dia masuk ke dalam. Kita lihat Kuala Lumpur bertahan dengan 5 back 5 sebenarnya. Avanzini akan turun untuk berada di bahagian tengah di antara dua pemain pertahanan, Giancarlo dan juga Zirdem. Jadi itu adalah taktikal Kuala Lumpur. Bertahan dengan 5. Turning baik dari Arif Aiman. Namun dapat diimbangi tadi oleh Kamal Azizi. Romel Morales sudah kembali semula. Leandro mencari rakan yang tidak dikawal. Forestieri. Corbin Ong ini cukup menarik. Beliau adalah pertahanan kiri, tapi lihat di mana beliau berada sepanjang masa dalam perlawanan. Ya, saya rasa itu adalah senjata JDT. Itu adalah taktikal JDT. Kita lihat di mana Matthew Davies sekarang. Ya. Beliau juga berada di atas. Tapi bagi Corbin Ong dah lama kita tidak melihat lontaran ke dalam. Itu adalah specialty dari Corbin Ong. Ini kerana JDT bermain sebenarnya dengan 3 pertahanan. Jadi Corbin Ong dan juga Matt Davis, mereka boleh naik ke atas dengan lebih tinggi. Setelah baik 1-2 di antara 2 pemain JDT. Masih lagi Bergson. Ya, bukan mudah, tetapi beliau masih lagi dapat membuat rembatan tersebut. Tidak mempunyai angle. Kita lihat betapa padatnya di bahagian tengah. JDT cuba hendak membuat combination play 1-2. Saya rasa Kuala Lumpur sudah bersedia meletakkan seberapa ramai pemain yang ada di bahagian tengah, memaksa JDT untuk keluar ke bahagian tepi dan cuba membuat serangan mereka melalui hantaran lintang. Kerana Kuala Lumpur mempunyai 2 centre back yang tinggi juga, Giancarlo dan juga Zirdem. Dengan ramai juga penyerang-penyerang import yang mempunyai ketinggian, jadi setiap pasukan perlu mempunyai pertahanan-pertahanan juga yang mempunyai ketinggian yang boleh menyaingi pemain import. Ya. Feroz. Minit. Belum ada sebarang jaringan dapat kita saksikan dalam perlawanan akhir ini. Namun ada 2 sepakan penjuru untuk JDT dan 1 untuk KL City. Bojan Horvat, pengendali berusia 52 tahun, berasal dari Zagreb, Croatia. Apakah penjuru Leandro? Mendoza keluar, tapi beliau dihalang untuk memberikan sepakan bebas dalam kawasan penalti pasukan KL City. Juru yang agak baik. Saya rasa pelanggaran bersama Forestieri. Dikabarkan juga sebelum perlawanan ini beberapa tiket-tiket yang diberikan untuk KL City dikembalikan untuk diberikan kepada para penyokong JDT. Ya, sudah tentu. Saya rasa kita semua tahu, tidak dibandingkan dengan penyokong-penyokong JDT,
Saya rasa Kuala Lumpur tidak mempunyai penyokong yang sebegitu ramai. Kerana ramai juga penyokong KL juga berasal dari Johor. Ya. Baik, ruang sekarang ini untuk JDT terus melancarkan serangan. Bergson, Matt Davis, Forestieri sudah pun mencari ruang dan mendapatkan bola. Antara ke tengah, tidak ada pemain JDT di sana. Yodi Ahmad. Dan buat ketika ini hanya meninggalkan 2 pemain pertahanan saja di bahagian bawah. Jadi JDT menggunakan hanya back 2 sekarang ini. Ya, kerana pemain-pemain Kuala Lumpur semua berada di bawah. Kita boleh lihat. Ong Wan. Balik untuk Ong Wan. Bergson dan Corbin juga agak-agak untuk mengambil bola itu dan akhirnya dirampas oleh Declan. Ya, disebabkan oleh compactness daripada KL. Ia agak sukar untuk JDT membawa forward pass. Kita boleh lihat forward pass agak sukar. Mereka terpaksa melakukan diagonal ball, mencari Arif Aiman. Kawan baik dari Arif. Tarang ke dalam dapat dia keluarkan oleh pertahanan. Matt Davis yang memenangi pertarungan tadi di antara beliau dan juga Paulo Josue. Corbin juga ada 1 gol musim ini dalam saingan Piala FA ketika bertemu dengan Pulau Pinang. Dan Bergson dan satu lagi kad akan dikeluarkan oleh pengadil perlawanan. Avanzini diberikan kad kuning, kita lihat. Satu tackle yang lambat sebenarnya dari arah belakang. Dari pengesahan Sebastian Avanzini, pemain import dari Itali untuk KL City, menjadi pemain kedua yang dilayangkan kad kuning. Minit yang ke-13 tadi, kad kuning pertama untuk KL City dilayangkan untuk Zafri Yahya. Jika tadi di sebelah kanan pintu gol dan kini dari sebelah kiri pintu gol pula, pada jarak yang lebih kurang hampir sama. Namun yang pertama, Forestieri menghantarkan bola terus ke arah benteng. Apakah yang dapat dilakukan oleh Leandro? Juga singgah di benteng. Arif, 2 pemain datang untuk menghalang larian yang akan dilakukan, tapi Arif memilih untuk menolak pendek saja kepada Leandro. Saya rasa itu adalah apa yang Boyan mahu anak buah beliau lakukan. Arif mendapat bola, pastikan 2 pemain. 2 akan datang untuk menutup ruang. Tapi kita lihat juga tadi 2 pemain juga belum mencukupi untuk menghalang Arif Aiman dari melakukan larian. Tetapi Arif akan mempunyai tugas yang agak sukar, bukan mudah. Tidak banyak serangan di bahagian kiri oleh Forestieri kerana beliau sering masuk ke dalam. Tolong baik di Ryan Lambert. Antara kali Foucault yang sangkut. Afiq. Percubaan. Oh, baik dari Afiq Fazail. Tetapi beliau dikecewakan oleh palang gol
KLCT ketika ini. Ya, satu rembatan yang agak padu. Arif dalam kawasan penalti. Hantaran yang terlalu tinggi dan terlalu jauh untuk Bergson. Terus diambil oleh Kevin Ray Mendoza. Ya, Afiq sebenarnya beliau agak-agak. Adakah beliau ingin membuat rembatan atau tidak? Kita lihat. Dah ada sentuhan daripada Mendoza, Kevin Ray Mendoza sebenarnya. Kita lihat adakah ada sentuhan. Ya, ada sentuhan. Dan kemudian terkena palang. Percubaan baik daripada Afiq Fazail. Jadi ada sedikit sentuhan dari Mendoza yang membuatkan bola itu terus saja terkena palang. Jika tidak, ia akan merejah ke dalam gawang. Ya. Leandro. Lemah saja percubaan dan agak sedikit tersasar. Namun Kevin Ray Mendoza tidak ingin mengambil sebarang risiko. Ya, setakat ini saya rasa dari segi strategi Kuala Lumpur, ia yang menjadi memangsa pemain-pemain JDT membuat rembatan daripada jarak jauh. Ya. Tidak membenarkan mereka melakukan combination play untuk masuk ke dalam. Forward pass agak sukar untuk mereka juga. Arif Aiman juga jarang dapat membuat hantaran lintang. Kerana itu penting juga, kerana jika mereka membenarkan JDT masuk dalam kawasan penalti, mungkin akan berhadapan dengan sepakan penalti. Ya, sudah tentu. Saya rasa jurulatih Boyang Hodak meneliti pasukan JDT, terutamanya untuk perlawanan akhir ini, sangat-sangat baik dari segi taktikal mereka, apa yang mereka lakukan. Ya, Boyan Hodak memang kita ketahui sebagai seorang jurulatih memang cukup kental ketika di final. Banyak final yang beliau berjaya memenangi final itu. Ya, bukan itu saja. Kita lihat pasukan Kuala Lumpur ni, mereka adalah bagi saya pasukan yang sangat-sangat berdisiplin ketika bermain. Kita jarang melihat pasukan Kuala Lumpur menang dengan jaringan yang besar ataupun kalah dengan jaringan yang besar. Kecuali kita tahu hanya dengan JDT saja mereka kalah dengan jaringan yang besar. Ya. Dan kemenangan yang terbesar pernah diraih oleh pasukan KLCT dalam saingan Piala FA pada edisi lalu 2022. Dalam pusingan pertama 8-0 menewaskan Langkawi City FC. Ya. JDT pula menang 10-0 ya. Pada musim yang lalu menewaskan BRM FC. Ya. Jadi kita boleh lihat daripada level yang berbeza pasukan M3 ya. Kobinong balik untuk Afiq, paling hampir untuk mendapatkan jaringan buat JDT dalam perlawanan ini. Kita boleh lihat 10 pemain Kuala Lumpur di belakang bola. Jadi bukan mudah untuk JDT cuba untuk melepasi pemain-pemain Kuala Lumpur ini. Bagaimana Lim katakan tadi, mereka hanya dapat mengantar ke hadapan dengan menggunakan diagonal ball saja. Ya, diagonal ball mencari Arif Aiman, tetapi Arif sentiasa ada situasi 2 lawan 1. Mereka tidak beri ruang langsung. Setiap kali sentuhan dari Arif, 2 pemain akan datang. Ya. Hong Wan masih lagi cari gol pertama dalam saingan Piala FA. Saravanan juga lebih kerap melakukan larian saja. Tidak banyak kelawanan dapat dilakukan oleh Saravanan. Peluang sekarang ini JDT masuk dalam kawasan penalti. Hantaran yang tidak sampai lakukan oleh Bergson. Hantaran pendek ingin lakukan, jadi 62% berbanding 38% penguasaan bola ataupun ball possession setakat 31 minit perlawanan ini. Baik dari Arif, masih lagi dalam permainan. Terlepas Mendoza. Mujur, tidak ada pemain JDT berhampiran dengan beliau. Ya, itu kesilapan daripada Kamal Azizi. Saya rasa beliau hendak membuat satu interception. Adakah ia perlu atau tidak? Kerana beliau harus tahu Arif Aiman pemain yang laju. Anda tidak boleh membuat satu kesilapan terhadap beliau. Itu bukan kali pertama mistake dilakukan oleh Kamal Azizi. Ya, itu bagi saya kedua. Satu adalah yang pada awal-awal minit permainan. Leandro antara baik juga tapi tidak menemui rakan.
Hantaran terus dapat ditanduk keluar oleh pertahanan KL City. Saravanan masuk ke dalam, dapat dipintas. Penampilan ketiga untuk Saravanan, 2 gol dalam saingan Piala FA 2023 ini. 4 jaringan saja untuk pasukan KL City. Ia datang dari hanya 2 pemain, 2 jaringan Morales dan 2 jaringan Saravanan. Forestieri ada biasan. Muncul juga di sebelah tepi ya. Ya, agak-agak kerana beliau melihat Velasquez, Leandro Velasquez membuat larian ke bola sebenarnya. Baik, jarang-jarang kita dapat lihat miscommunication di antara pemain JDT di bahagian hadapan ketika menerima sebagai penjuru, dan itu tadi salah satu darinya. Ya, betul. Jadi Saravanan, bagaimana beliau hendak melepasi Matt Davis di bahagian kanan. Beliau masih lagi menunggu peluang beliau. 2 gol dijadikan oleh Saravanan dalam Piala FA. Gol kedua atau gol pertama ketika menewaskan Immigration, dan kemudiannya gol yang kedua ketika menewaskan pasukan Sabah. Hantaran tidak sampai kepada rakan yang dilakukan oleh Morales. Forestieri jauh mencari Arif, namun terlalu jauh dari Arif. Kevin Ray Mendoza juga sudah bersedia berada di hujung kotak penalti. Ya, itu yang kita lihat sekiranya anda memberikan space di belakang pertahanan, itulah yang akan berlaku. Jadi untuk 30 minit pertama ni kita lihat tidak banyak space yang diberikan oleh Kuala Lumpur kepada Johor di bahagian belakang pertahanan mereka. Jadi sebab itulah Johor agak sukar untuk membuat penetration, selain cuba membuat combination play untuk melepaskan diri daripada pertahanan Kuala Lumpur. Tetapi setakat ini saya rasa disiplin Kuala Lumpur agak baik. Sentiasa berada di posisi masing-masing. Back 5. Tadi Avan sini dikasari oleh Arif Aiman, pemain berusia 28 tahun dari Verona, Itali ini. Musim pertama dengan KL City, beliau datang dari klub Denmark iaitu Hobro. Pintasan baik dari Sarah. Kekasaran dilakukan oleh Matt Davis, dibiarkan saja oleh pengada. Jelas kita dapat lihat Matt Davis melakukan tarikan ke atas baju. Hantaran jauh. Ya, saya rasa pengada harus berhasil dengan lebih baik lagi ya. Ya. Beliau sebenarnya dapat melihat apa yang berlaku. Morales, itu tadi kelihatan seperti kecederaan hamstring, tapi kini masih lagi ligat di atas padang. Sarau! Ketika para pemain pertahanan JDT meminta sebagai bebas, mengatakan bola terkena tangan Kitri Halim. Apakah betul bola terkena tangan Saravanan? Peluang terbaik Saravanan. Mungkin ada kena, tetapi saya lebih risau kepada pengadil yang berada di tepi gol tu. Bagaimana kalau bola tersebut kena kepada pengadil dan masuk gol? Dan masuk dalam gol. Jadi pastinya akan diberikan pengadil satu, dua-dua tim kosong. Dah. Saya rasa judgement daripada Matthew Davis juga tidak begitu baik. Sudah 2 kali dilakukan oleh Matthew Davis. Tadi menerusi sepakan bebas yang mana beliau melakukan miss header yang hampir-hampir memberikan jaringan pembukaan untuk KL City. Ya, betul. Nasib baik juga Marcus Zidom tidak begitu tajam depan pintu gol. Dari Marcus Zidom antara 3 pemain yang dapat melakukan jaringan ke atas JDT. Dan 3 jaringan yang dibolesi ke atas JDT, ketiga-tiganya dari situasi bola mati. Ya. Satu sepakan penjuru, satu sepakan bebas dan satu penalti. Kita lihat betapa kompaknya di kawasan penalti dan di luar kawasan penalti. Tidak ada peluang untuk JDT kecuali ke tepi membuat hantaran dan mengharapkan ada 2 pemain
Forestieri dan juga Bergson berada di sana. Setakat ini taktikal yang dilakukan oleh Boyan Hodak memberikan kesan yang cukup baik untuk KL City, memberikan kesukaran kepada JDT untuk melakukan jaringan. Tetapi sampai bilakah ianya akan bertahan dalam perlawanan ini? 37 minit sudah pun berlalu. Kita lihat Ruang kosong, Matt Davis dan juga Arif. Percubaan dapat ditampan oleh pertahanan dari Afiq. Leandro. Feroz juga jauh meninggalkan posisinya untuk membantu serangan. Itu juga Jordi Amat, boleh katakan kesemua pemain JDT berada dalam kawasan KL sekarang ini. Kesilapan daripada Afiq. Saravanan, ruang yang begitu luas terbentang di hadapannya. Dapat melepaskan diri dari kawalan Matt Davis. Namun tolakan dari Sarah ke atas Matt Davis memberikan sepakan bebas, melegakan para penyokong yang membanjiri Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini. Ya, sayang sekali ya Saravanan. Kita lihat begitu pantas bagaimana turnover yang dilakukan daripada daripada defensif ke ofensif untuk JDT. Ya, kerana JDT tahu mereka boleh menjaringkan gol sekiranya mereka membuat serangan pantas. Apabila pemain-pemain Kuala Lumpur berada di atas, mereka mempunyai space. Jadi sekiranya mereka bermain lambat, saya rasa agak sukar untuk mereka. Kerana Kuala Lumpur, mereka akan meletakkan seberapa ramai pemain yang boleh. Serangan pantas JDT memang betul-betul pantas. Ya. Forestieri. Dari sudut ini kelihatan bola itu akan melencong masuk dalam gol. Saya ingatkan sudah masuk bola tu tadi. Kita lihat sekali lagi. Clearance daripada Avanzini tidak begitu baik. Satu curving ke arah Fapus. Kevin Mendoza sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi kita lihat. Itu dia, Mendoza hanya tidak jauh tersasar, sedikit sahaja. Kuala Lumpur akan gembira sekiranya mereka boleh tamatkan separuh masa pertama ini dengan 0-0, masuk ke bilik persalinan dengan jaringan 0-0 ini. So tentu kelebihan saya rasa kepada JDT kerana melihat kepada line up ataupun pemain simpanan yang ada. Seperti barisan kesebelasan utama untuk pasukan yang lain. Ya. 6 percubaan ke arah gol sudah dapat dilakukan oleh JDT. Namun kesemuanya masih lagi gagal untuk menghasilkan sebarang jaringan. Kedudukan masih lagi 0-0 menuju ke 40 minit permainan di separuh masa yang pertama. Forestieri, Mendoza keluar. Ya, mistake daripada Zafri. Anda tidak seharusnya bermain fancy di depan petak penalti ya. Itu bukan kawasan untuk bermain fancy. Anda bertahan dengan baik untuk 40 minit. Anda tidak mahu melakukan satu kesilapan yang mudah memberikan gol kepada JDT. Kerana barisan penggempur JDT yang berada di hadapan itu, sememangnya mereka tidak boleh diberikan ruang. Bukan saja barisan hadapan, tetapi dari JDT ini juga gol. Gol mereka datang dari berbagai posisi, dari berbagai pemain. Betul. Hanya penjaga gol saja yang belum menjaringkan gol. Bergson, Leandro, Arif. Ada ruang. Balik untuk Forestieri. Kita lihat mereka tidak akan datang. Walaupun Matt Davis mendapat bola di dalam kawasan mereka, mereka tidak akan keluar. Tunggu. Mereka tidak termakan umpan ya. Compactkan di bahagian depan petak penalti. Biarkan mereka membuat hantaran lintang, tetapi tidak combination play di hadapan petak penalti ya.
Afiq, satu percubaannya hinggap di palang. Satu percubaan kaki kiri yang dilepaskan tadi oleh Arif Aiman, rendah tetapi agak sedikit lemah, memudahkan tugas buat Mendoza. Ini ruang yang diberikan oleh Arif Aiman. Kita sudah lihat berkali-kali beliau melakukan jaringan dan juga ancaman ke arah pintu gol lawan dari situasi sebegitu. Ya. Tetapi saya tahu Arif Aiman tidak putus asa, akan cuba melakukan sesuatu. Kecederaan oleh Marco Zitum. So tentu pemain-pemain Kuala Lumpur akan merasa kepenatan walaupun hanya di separuh masa pertama ini, kerana serangan demi serangan oleh JDT ke atas mereka. Mereka harus bertahan. Sudah 40 minit. Mereka tidak berhenti bertahan. Walaupun mereka mempunyai 2 peluang yang baik menjaringkan gol. Sayang sekali daripada Matko dan juga Saravanan. Ya. Dan itu antara salah satu faktor yang memberikan kekuatan kepada JDT adalah kecergasan para pemain mereka. Ya. Utamanya sejak ketibaan jurulatih kecergasan mereka yang pernah bersama dengan pasukan kebangsaan Argentina. Hong Wan. Kita sudah nampak kepenatan sudah mula memberikan sedikit kesan kepada para pemain KL berbanding dengan tempoh 20 minit yang awal. Kini ruang sudah pun mula dapat dicipta sedikit demi sedikit oleh pemain JDT. Persoalan sekarang sampai bilakah Kuala Lumpur akan dapat bertahan dengan taktikal yang mereka terapkan dalam perlawanan ini? Ya, mereka akan cuba membiarkan pemain-pemain JDT menggerakkan bola daripada kiri ke kanan. Jangan buang badan anda ke atas mereka. Biarkan mereka bermain. Ya, jika para pemain KL City datang dekat, itu akan membuka ruang. Dan lemah dilepaskan oleh Bergson. Beliau sudah sedar. Penjaring terbanyak Liga Super, penjaring terbanyak Piala Malaysia 2022. Sejak beliau tiba ke Johor Bahru pada 2021, memberikan satu dimensi baru dalam corak serangan pasukan JDT. Dan bagi penyokong JDT juga pasti tidak sabar-sabar untuk menantikan kelibat penyerang import terbaru mereka, Ebete Di Fernandes, yang dibawa datang dari Liga Thailand. Tidak sempat untuk diturunkan dalam perlawanan ini. Dari 3 minit masa yang akan dilanjutkan di penghujung separuh masa yang pertama. 3 minit untuk 11 pemain dari Kuala Lumpur untuk bertahan mengekalkan kedudukan 0-0. Bukan mudah ya untuk mengekang pasukan JDT tanpa jaringan di separuh masa. Ya, betul. Saya jangkakan di separuh masa kedua nanti sudah tentu JDT akan membuat pertukaran secepat mungkin. Kita tahu pemain mereka, Muniz juga ada di sana, Enrique Dos Santos ada di sana, Oscar Arribas ada di sana. 3 pemain yang akan bergerak di bahagian midfield. Mungkin pilihan utama adalah Diogo, kerana Diogo setakat ini boleh dikatakan setiap pertemuan dengan KL City akan melakukan jaringan ketika bermain untuk pasukan Tetapi JDT. Diogo sebenarnya saya rasa tidak ada dalam senarai simpanan. Ya, kerana Diogo dikatakan mengalami kecederaan, sebab itulah dibawa datang Eberte Di Fernandes. Forestieri tiada ruang untuk melepaskan percubaan ke arah gol. Hanya mendapatkan sepakan penjuru. JDT boleh dikatakan tugasan untuk mengendalikan klub yang pertama buat Selari. Sebelum ini beliau hanya sebagai pembantu jurulatih bagi skuad kebangsaan bawah 20 dan juga bawah 23 untuk Argentina. Feroz hasrat untuk meletakkan nama selaku penjaring tidak
kesampaian. Tandukannya jauh dari pintu gol. 3 minit sudah pun dicapai untuk masa yang dilanjutkan. Dan menantikan tiupan whistle panjang akan dilakukan oleh pengadil perlawanan ini. Adil yang cukup berpengalaman, Nazmi Nazarudin. Perlawanan pertama untuk beliau dalam Piala FA 2023 ini. Dua final Piala FA sebelum ini diadili oleh Hasrul Amir untuk JDT. Percubaan jauh dari Leandro tetapi tepat ke arah Mendoza. Ya, percubaan demi percubaan oleh JDT tetapi kebanyakannya daripada luar kawasan penalti ya. Jadi kita lihat back five Kuala Lumpur, mereka tidak mempunyai peluang untuk masuk. Saya rasa midfield untuk Kuala Lumpur, Zafri dan juga Ryan Lambert bertindak dengan baik. Ya, dengan baik, itu dia. Tiupan whistle panjang untuk menamatkan separuh masa yang pertama sudah pun diberikan oleh pengadil perlawanan Nazmi Nazarudin untuk 22 orang pemain menuju ke bilik persalahan untuk berehat selama 15 minit dan kita juga akan berehat seketika. Sebelum itu kita dapat saksikan ini sebahagian dari aksi. Kevin Ray Mendoza, sekali beliau dapat melakukan sentuhan menggagalkan Afiq Fazail. Sentuhan dari tangan kanan yang membuatkan bola itu terus naik dan singgah di palang. Lebih banyak bekerja dari Shehan Azmi. Ini dia kedudukan ketika ditamatkan separuh masa yang pertama. Johor Darul Takzim 0 dan Kuala Lumpur City 0.